Nama diberi Naila Farafisha binti Salim, nombor kad matrik 322300241 dan daripada program Diploma Pendidikan Pengajian Islam. Peningkatan pengetahuan adalah salah satu daripada hasil penting daripada penyambungan pelajaran dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lanjutan memberi peluang kepada individu untuk memperluas pengetahuan mereka dalam pelbagai cara. Ini termasuk mendalami mata pelajaran tertentu, memperkuat pengetahuan dalam bidang yang sudah dikuasai dan mengeksplorasi bidang-bidang baru yang mungkin belum pernah dipelajari. Dalam bahagian ini, kita akan mengkaji dengan lebih terperinci bagaimana penyambungan pelajaran dapat meningkatkan pengetahuan individu. Yang pertama, pendalaman dalam mata pelajaran tertentu. Salah satu cara utama penyambungan pelajaran meningkatkan pengetahuan adalah dengan membolehkan individu mendalami mata pelajaran tertentu. Ini berlaku apabila seseorang memilih untuk mengejar pendidikan lanjutan dalam bidang yang mereka minati, seperti sains, matematik, seni atau bahasa. Dengan mendalami mata pelajaran ini, mereka mampu memperolehi pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep yang terlibat dan jadi pakar dalam bidang tersebut. Yang kedua, pengukuhan pengetahuan dalam bidang yang sudah dikuasai. Selain daripada mendalami bidang baru, penyambungan pelajaran juga membolehkan individu memperkuat pengetahuan dalam bidang yang mereka sudah kuasai. Ini berlaku apabila seseorang memilih untuk melanjutkan pengajian dalam tahap yang lebih tinggi dalam bidang yang mereka telah pelajari sebelumnya. Contohnya, seseorang yang mempunyai ijazah sarjana mungkin memilih untuk mengejar ijazah kedoktoran dalam bidang yang sama. Ini membantu untuk mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan terkini dalam bidang tersebut. Ketiga, eksplorasi bidang-bidang baharu. Penyambungan pelajaran juga membuka pintu kepada eksplorasi bidang-bidang baru yang mungkin belum pernah dipelajari sebelumnya. Ini memberi peluang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Individu dapat meneroka minat dan bakat baru atau mereka boleh memilih untuk memperolehi pengetahuan dalam bidang yang relevan dengan perubahan dalam kerjaya atau keperluan peribadi. Dan yang terakhir, kesimpulan, peningkatan pengetahuan adalah salah satu manfaat utama penyambungan pelajaran. Ini melibatkan mendalami mata pelajaran tertentu, memperkuat pengetahuan dalam bidang yang sudah dikuasai dan mengeksplorasi bidang-bidang baru. Peningkatan pengetahuan ini membekalkan individu dengan keupayaan untuk berfungsi dengan lebih baik dalam kerjaya, buat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan dan terus berkembang sebagai individu yang berpengetahuan luas. Dengan kata lain, penyambungan pelajaran adalah peluang untuk menjalani proses pembelajaran sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membuka tirai perbahasan yang seterusnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Fatin Kalisa binti Mansur, nombor matriks 32330043331 daripada Diploma Pendidikan Pengajian Islam. Saya akan membahas berkaitan tentang pengembangan kemahiran dalam pelbagai aspek. Penyambungan pelajaran selepas SPM adalah langkah yang penting dalam pengembangan kemahiran dan memiliki pelbagai kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan atau kemajuan diri. Ini adalah beberapa kepentingan menyambung pelajaran selepas SPM dari segi pengembangan kemahiran. Yang pertama, kemahiran komunikasi. Pengajian lanjutan melibatkan pelbagai aktiviti seperti membaca, menulis, berbicara di hadapan umum dan bekerjasama di dalam kumpulan untuk membuat tugasan. Dalam konteks ini, ia membantu pelajar dalam mengembangkan kemahiran komunikasi yang penting dalam kehidupan dan kerjaya. Selain itu, kemahiran teknologi dan digital. Dalam era globalisasi ini, dunia semakin bergantung kepada teknologi yang merupakan perkara penting pada masa kini. Melalui pendidikan lanjutan, pelajar akan memahami serta dapat mengembangkan kemahiran teknologi dan digital yang diperlukan dalam hampir semua sektor. Seterusnya, kemahiran kerja.
Pengajian lanjutan juga memberi peluang untuk memahami keperluan dan etika kerja dalam pelbagai bidang atau mampu menembusi pasaran yang majikan mahukan. Ini termasuk kemahiran seperti tadbir urus, pengurusan masa dan kerjasama pasukan. Selain itu, pengembangan kemahiran sosial dan empati. Pelajar yang menghadiri institusi pengajian tinggi sering berinteraksi dengan pelbagai individu dari latar belakang yang berbeza-beza. Ini membantu dalam pengembangan kemahiran sosial dan empati, yang mana ia penting dalam masyarakat atau komuniti yang mutakhir ini semakin pelbagai. Yang terakhir, pengembangan penghayatan hidup. Melalui pendidikan lanjutan, pelajar boleh mendalami minat mereka sendiri, mengejar hasrat mereka dan mencapai matlamat hidup yang lebih besar. Oleh itu, perkara ini memberi makna dan penghayatan yang lebih mendalam dalam kehidupan mereka. Menutup tirai perbahasan mengenai peningkatan pengetahuan dan kemahiran, penyambungan pelajaran selepas SPM bukan sahaja membantu dalam mencapai kelayakan akademik, tetapi juga membawa manfaat yang besar dan signifikan dalam pengembangan kemahiran dan pertumbuhan peribadi pelajar pada masa yang akan datang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Humaira binti Ahmad Fadilah, pemilik nombor matrik 32230000831. Jadi, saya akan membicarakan lagi tentang beberapa kelebihan yang akan kita perolehi apabila kita melanjutkan pelajaran. Selain daripada meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keyakinan, peningkatan peluang pekerjaan juga merupakan kelebihan yang boleh kita perolehi apabila kita menyambungkan pelajaran kita ke peringkat yang lebih lagi. Jadi, saya akan huraikan beberapa kelebihan peningkatan peluang pekerjaan yang akan diperolehi. Antaranya ialah memperolehi kelayakan yang lebih tinggi. Dengan meneruskan pendidikan, kita boleh memperoleh kelayakan yang lebih tinggi seperti ijazah sarjana muda atau ijazah lanjutan. Kelayakan ini akan membuka pintu kepada pekerjaan yang biasanya memerlukan latar belakang pendidikan yang kukuh. Selain itu, mempunyai kemampuan yang lebih baik. Hal ini kerana semakin tinggi tahap pendidikan kita, semakin banyak ilmu dan kemahiran yang boleh kita kuasai. Ini akan menjadikan kita lebih cekap dan layak dalam bidang-bidang tertentu. Ia juga akan meningkatkan daya tarikan kita kepada syarikat dan majikan yang berpotensi. Bukan itu sahaja tau, kita akan memperolehi kelebihan apabila memohon pekerjaan. Dalam persekitaran pekerjaan yang sangat kompetitif ini, memiliki ijazah lanjutan boleh memberikan kelebihan yang ketara apabila memohon pekerjaan. Kerana pada masa kini, banyak syarikat yang mengutamakan calon yang mempunyai latar belakang pendidikan yang kukuh. Kemudian, mudah untuk mendapat pekerjaan dalam pasaran kerja yang berdaya saing. Setelah kita memilih untuk melanjutkan pelajaran selepas SPM, kita boleh yakin bahawa majikan akan lebih cenderung untuk menerima kita. Nak tahu sebab apa? Kerana dengan memiliki kelayakan pada peringkat pengajian selepas SPM dan aspek ini sangat penting, terutamanya bagi industri berasaskan pengetahuan seperti bidang programming dan akademik. Contohnya, untuk menjadi kaunselor bertaliah, kita haruslah memiliki asas yang kukuh dalam memahami jiwa manusia serta teknik-teknik kaunseling yang berbeza melalui program ijazah sarjana muda bimbingan dan kaunseling. Oleh itu, menyambung pelajaran bukan sahaja investasi dalam pengetahuan, tetapi juga investasi untuk masa depan kerjaya kita. Dengan pendidikan tinggi, kita mempunyai peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan dan mencapai kejayaan dalam dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashraf binti Jasli, pemilik nama matrik 32230030501 akan membicarakan tentang kelebihan pelajar sambung belajar bagi graduan lepasan saja pelajaran Malaysia iaitu SPM. Terdapat banyak kelebihan bagi pelajar yang ingin sambung belajar dalam bidang mereka minati. Antaranya adalah dapat meluaskan rangkaian sosial serta amat penting kerana dapat memberi pelbagai manfaat. Ini bermakna dapat membina perhubungan yang akan membantu dalam kerjaya seseorang pada masa hadapan.
Di universiti, ia boleh berhubung dengan rakan universiti dan pensyarah di kampus serta ia juga boleh memberi sokongan dan nasihat kerjaya yang padu. Hal ini terbukti bagi pelajar dewasa yang bekerja di mana mereka boleh bertemu pelajar lain dari industri lain dalam persekitaran bilik darjah. Seterusnya, dapat menjalinkan hubungan antara satu sama lain iaitu rakan sebaya dan rakan kajian. Bagi rakan sebaya, dapat berkongsi minat dan objektif pembelajaran yang sama. Ini mencipta peluang untuk membina persahabatan yang mendalam. Rakan kajian pula dapat berkenalan dengan individu yang berkongsi kursus atau program pengajian yang sama. Mereka menjadi sumber sokongan akademik dan dapat membantu dalam memahami kandungan pembelajaran. Selain itu juga, pensyarah dan penasihat akademik boleh menjadi mentor dalam isu perkembangan akademik dan profesional. Di samping itu juga, universiti sering mengadakan aktiviti sosial, sukan atau kebudayaan yang membuka peluang untuk bersosial dan berpartisipasi dalam kegiatan luar bilik kuliah. Akhir sekali, rangkaian sosial yang dibina semasa pengajian universiti dapat membantu dalam pembangunan diri, perkembangan akademik dan memperluas peluang kerjaya. Ia adalah aset berharga yang tidak hanya memanfaatkan pengalaman universiti tetapi juga memberi kesan positif dalam kehidupan selepas universiti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Nur Najihan binti Muhammad Ali Hanafiah, pemilik nombor matrik 32230011491 dari Diploma Pendidikan Pengajian Islam, akan membicarakan tentang kepentingan pendidikan tinggi bagi meyakinkan graduan lepasan SPM untuk melanjutkan pembelajaran mereka. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru dan juga murid. Salah satunya ialah pendidikan tinggi. Namun, menurut akhbar utusan Malaysia yang diterbitkan pada bulan Jun yang lalu, kira-kira lebih 50% graduan lepasan SPM tidak melanjutkan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam dunia selepas pandemik COVID-19, saya memahami bahawa beberapa di antara kita mungkin berasa kurang keinginan untuk melanjutkan pembelajaran. Namun, saya ingin menekankan bahawa pendidikan tinggi adalah peluang berharga yang patut dipertimbangkan oleh setiap individu. Pendidikan tinggi dikatakan sangat penting kerana dapat melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan dan berkemampuan yang akan memberikan sumbangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara. Apabila individu sendiri menunjukkan ketidakinginan untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat pengajian tinggi, ini boleh dianggap sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada kemunduran negara pada masa akan datang. Seterusnya, pendidikan tinggi merangkumi peringkat pendidikan selepas sekolah menengah dan seringkali melibatkan program pengajian yang lebih mendalam dan berfokus. Institusi pengajian tinggi yang berkualiti akan membekalkan pelajar dengan pengetahuan yang lebih mendalam dalam pelbagai bidang seperti sains, teknologi, sains sosial, seni dan sebagainya. Pendidikan yang berkualiti membantu pelajar memahami isu-isu kompleks dan mencapai kecekapan dalam bidang masing-masing. Selain itu, pendidikan tinggi bukan sahaja tentang pembelajaran semata, malah mereka akan diajar tentang kemahiran penting dalam dunia pekerjaan kelak. Sebagai contoh, mereka akan diajar cara untuk berfikir secara kritis dan meluas, menyelesaikan tugas atau masalah dengan lebih cekap dan juga kemampuan membina idea yang lebih inovatif dan kreatif. Institusi pengajian tinggi membantu pelajar untuk membina asas kemahiran ini melalui aktiviti pembelajaran. Tenaga kerja yang berpendidikan dan berkemampuan adalah aset penting dalam pembangunan negara.
Mereka dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, inovasi dan pembangunan sosial. Oleh itu, saya ingin mengakhiri dengan mengingatkan bahawa pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan ijazah semata, tetapi juga tentang melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan dan berkemampuan untuk membawa perubahan positif kepada diri, masyarakat, negara kelak. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Aisyah binti Muhammad Fuad. Nombor metrik saya 3223006071. Ini saya akan menambahkan sedikit topik perbicaraan kita yang telah rakan saya tadi bincangkan, iaitu berkaitan isu pendidikan. Seperti kita mengetahui bahawa pada era kini, kebanyakan anak muda kita sering menyedahkan tentang pendidikan dalam sambung pengajian tinggi. Hal ini lebih memfokuskan kepada pelajar lepasan SPM pada ketika ini. Mereka lebih cenderung memilih untuk bekerja, sedangkan mereka tidak fikir bahawa pekerjaan itu bukanlah selamanya, tapi sementara sahaja. Sedangkan apabila seseorang itu menyambut pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, mampu memperolehi penawaran gaji yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Seterusnya, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang faktor yang menyebabkan pelajar tidak berminat untuk menyambut pengajian ke peringkat yang tinggi. Banyak antara faktornya, tetapi kita lebih menekankan dari segi kewangan. Anak muda pada era ini lebih memikirkan kos kewangan pengajian yang mungkin menjadi beban kepada mereka, yang kebanyakannya daripada keluarga berpendapatan rendah. Namun, perkara ini boleh diatasi dan adanya tajaan pembelajaran pendidikan seperti PTPTN dan MARA. Sebagai contohnya, saya ingin kaitkan apabila seseorang itu menyambung dalam bidang yang dia minati serta menyukai kos tersebut dan tamat pengajian dengan jayanya, mereka akan berpeluang untuk memperolehi pekerjaan yang sebaiknya serta berkejaya. Hal ini, mereka juga akan menerima ganjaran gaji yang lebih lumayan berbanding mempunyai sijil sahaja. Hal ini kerana sijil pengajian tinggi lebih tinggi dan dipandang daripada sijil seperti SPM. Saya akhiri dengan kesimpulan, pengajian tinggi dapat membuka pintu menuju peluang yang lebih baik dalam karier dan kehidupan. Dengan mengikuti pendidikan tinggi, pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang mereka minati, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dan memperluas jaringan sosial mereka. Selain itu, gelar pendidikan tinggi sering dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Namun, selain aspek finansial, pengajian tinggi juga memberikan peluang untuk pertumbuhan peribadi, eksploitasi minat dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Oleh kerana itu, pengajian tinggi dapat menjadi investasi yang berharga dalam masa depan seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syahla binti Muhammad Zaki, nombor metrik 3223002931. Hari ini saya akan membahaskan sedikit tentang kepentingan pendidikan tinggi untuk seorang individu. Saya dan rakan seperjuangan saya, iaitu Wasiatul Hasanah binti Hadmin, kami akan membahaskan sedikit tentang kepentingan pendidikan tinggi untuk individu, di mana kami akan membahaskan berkaitan pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan keyakinan diri dalam individu serta dapat membangunkan kebolehan baru dalam diri individu itu. Yang pertama iaitu meningkatkan keyakinan diri. Keyakinan diri adalah salah satu faktor yang penting dalam pendidikan tinggi. Keyakinan diri yang tinggi dapat membantu dalam melahirkan mahasiswa dan mahasiswi dalam menghadapi tantangan dari segi sosial dan akademik dengan lebih baik. Di mana bila diorang ada keyakinan diri yang tinggi, waktu diorang akan membuat pembentangan atau melakukan sesuatu berkaitan percakapan, diorang akan lebih berkeyakinan tanpa rasa segan silu untuk bercakap di khalayak ramai. Seterusnya, membuat keputusan. Di mana bila kita ada keyakinan diri, bila kita dah masuk dalam alam pekerjaan, kita akan lebih cenderung untuk
memberikan keputusan tanpa rasa ragu-ragu dan akan lebih berkeyakinan tanpa mempedulikan apa yang diperkatakan sebab kita mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Yang kedua iaitu membangunkan kebolehan baru. Membangunkan kebolehan baru adalah salah satu tindakan dalam meningkatkan kemahiran dan keupayaan seseorang dalam sesuatu bidang dan aktiviti. Sebagai contoh, bila kita dah masuk alam universiti ni, kita akan jumpa benda yang baru lah, seperti uniform yang lain daripada sekolah menengah. Macam kat universiti ni kita akan jumpa askar Waritania yang dia akan mengaitkan tentang kebolehan dan mempelajarilah dalam bidang askar. Dari situ kalau kita berminat, kita boleh mempelajari dan mengikuti diorang punya aktiviti dan join lah apa-apa yang berkaitan dengan program tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas beberapa perkara tentang kepentingan pendidikan tinggi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Wasiatul Hasanah binti Hatmi. Nombor matrik 3223006591. Dalam bidang Diploma Pendidikan Pengajian Islam. Terdapat banyak kelebihan bagi individu yang menyambung pendidikan tinggi selepas tamat sijil pelajaran Malaysia. Salah satu kebaikan atau kata nama lain ialah kelebihan adalah dapat meningkatkan keyakinan diri. Sebagai contoh kebolehan dari aspek berkomunikasi, pelajar sering diminta bekerja dalam kumpulan, mengambil bahagian dalam perbahasan kumpulan dan membentang idea-idea baru di hadapan rakan sebaya semasa di dalam kelas. Hal sedemikian menjadikan mereka lebih mudah untuk menyampaikan maklumat mereka kepada orang lain. Selain itu, ada setengah individu yang memiliki sifat introvert atau malu yang berlebihan apabila berhadapan dengan orang lain. Dengan adanya tugasan pembentangan secara berkumpulan yang perlu melibatkan mereka untuk berkomunikasi antara satu sama lain, sedikit sebanyak dapat memberikan keyakinan dan keberanian dalam diri seseorang, sama ada di dalam kelas atau di luar kawasan kelas. Dari segi aspek lain pula, melanjutkan pembelajaran di Menara Gading dapat melatih seseorang individu yakin untuk memberi pendapat kepada mereka yang lain. Bukan sahaja menerima pendapat, tapi cuba untuk memberi pendapat sendiri. Seterusnya, kita haruslah menyambut hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi baru yang berilmu pengetahuan dan mengambil peluang ini untuk meneruskan pengajian ke peringkat universiti. Bersyukurlah kerana bukan semua manusia di dunia ini diberi peluang sama untuk menimba ilmu pengetahuan ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti di negara kita. Wujudnya negara yang terlalu miskin sehingga kerajaannya tidak mampu mendirikan pusat pengajian tinggi. Ada juga negara di mana kos pengajian tinggi terlalu mahal sehingga majoriti rakyatnya tidak mampu membiayainya ataupun muflis demi mengajarkan ilmu. Oleh itu, sebelum nasib menjadi bubur, sebelum harapan menjadi kabur, gunakanlah peluang yang diberi ini sebaik mungkin dan melanjutkanlah pembelajaran ke peringkat universiti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nafatin Azira binti Muhammad Mazi, student ID 32230035511, program Diploma Industrial Teknologi. Seterusnya, kepentingan pendidikan tinggi adalah bijak dalam mengambil risiko. Berkebolehan mengambil risiko membawa kepada kemampuan individu untuk mengambil sebarang tindakan yang tidak pasti dan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan atau keputusan tertentu. Hal demikian penting dalam kehidupan personal dan profesional seseorang yang akan melangkah dalam ke alam pekerjaan dan tingkat dewasa. Pengambilan risiko yang bijak perlu diterapkan pada individu agar dapat mengajar seseorang itu untuk lebih berwaspada dalam memilih jalan dan mutu hidup. Individu tidak akan dapat membuat keputusan yang bijak dan terbaik jika dia tidak mempunyai pengalaman dalam kehidupan. Hal ini dikatakan kerana sesebuah risiko yang bijak berpunca daripada pengalaman pahit yang terdahulu yang diambil oleh mereka sendiri dan masyarakat kediri. Kini dijadikan pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh risiko adalah financial,
perniagaan, kesihatan, bencana, karier dan lain-lain. Natijahnya, mutu hidup lebih berkualiti kerana dijamin tidak terikat dengan hutang, berjaya dalam kehidupan, disenangi ramai dan tingkat kejayaan yang hebat. Kesimpulannya, terbuktilah bahawa bijak dalam mengambil risiko adalah kepentingan menyambung pelajaran ke tingkat institusi pengajian tinggi. Hal ini kerana individu akan lebih berdikari, berkebolehan dalam mengatur kehidupan serta memiliki jalan hidup yang lebih aman dan damai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha Alia binti Muhammad Faizal. Nombor magic saya 322-300-4421. Saya daripada Diploma Teknologi Industri. Saya akan membincangkan topik sosial dan rangkaian. Topik sosial dan rangkaian memainkan peranan yang penting dalam menghubungkan pelajaran atau pendidikan kerana ia membuka pelbagai peluang dan faedah yang besar kepada pelajar. Akses kepada sumber pendidikan. Ia membolehkan pelajar dan pendidik mengakses pelbagai sumber pendidikan. Mereka boleh mencari bahan kajian, bahan bacaan, tutorial dan sumber pendidikan lain dalam talian. Selain itu, kerjasama dan pembelajaran yang berkongsi. Memudahkan kerjasama antara pelajar, pendidik dan pemikir lain dalam bentuk komuniti pembelajaran dalam talian. Ini membolehkan pembelajaran bersama, perbincangan dan pertukaran idea yang berharga. Sebab sosial dan rangkaian penting dalam menyambung pembelajaran ialah kemudahan komunikasi. Ini dapat memudahkan antara pelajar dan pendidik serta antara pelajar satu sama lain. Ini bermakna perbincangan kelas dalam talian, soalan dan jawapan atau komunikasi masa nyata dalam persekitaran maya. Juga mempunyai kesan positif dan kesan negatif bergantung pada cara sosial dan rangkaian digunakan dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa kesan sosial dan rangkaian dalam menghubungkan pendidikan. Kesan positif. Peningkatan akses kepada pendidikan. Ia memberikan akses yang lebih besar daripada pendidikan untuk individu yang sebelum ini mungkin menghadapi kesukaran untuk mengaksesnya. Mereka boleh mengikuti kursus dalam talian, mengakses sumber pendidikan atau berinteraksi dengan pelajar dari seluruh dunia. Manakala kesan negatif pula ialah pengasingan sosial. Ini kerana terlalu banyak masa yang dihabiskan dalam talian boleh mengakibatkan pengasingan sosial dalam kehidupan sebenar. Ini boleh memberi kesan negatif kepada kesejahteraan sosial dan emosi pelajar. Pengetahuan dan penilaian saya daripada topik yang saya pilih ialah sosial dan rangkaian penting dalam menyambung pelajaran. Ia juga mempunyai kesan positif dan kesan negatifnya sendiri berdasarkan cara kita bersosial. 3 poin yang saya dapat daripada sosial dan rangkaian ini ialah bagaimana kita berkomunikasi dengan pendidik dan pelajar, bagaimana kita membentangkan kerja dan bagaimana kita belajar bersama. Dan poin yang terakhir sekali ialah melayari sumber dengan betul dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurkistina Zahira binti Johari, ID 3232013141 dari program Teknologi Industri. Saya ingin membentangkan tentang pengajaran tingkah laku yang dapat memotivasikan pelajar. Kajian yang telah dilakukan menunjukkan ekspektasi tenaga pengajar mempunyai kesan yang baik ke atas pencapaian pelajar pada masa kini. Sumber yang saya dapat ialah sekiranya tenaga pengajar mengajar dengan jagaan atau andaian pelajar bermotivasi tinggi, bersungguh-sungguh dan berminat dengan mata pelajaran yang diajar oleh tenaga pengajar. Pelajar juga akan membuat tindakan yang sama, iaitu bermotivasi, bersungguh-sungguh, berkeyakinan dan berminat kepada mata pelajaran yang diajar. Letakkan ekspektasi yang realistik untuk pelajar ketika memberikan tugasan, membuat persembahan, mengajar menjadi ketua kumpulan yang baik, mengendalikan perbincangan serta menggrade peperiksaan. Realistik dalam konteks ini bermaksud
Piawaian yang ditetapkan oleh tenaga pengajar adalah agak tinggi untuk membolehkan pelajar bermotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam kerja-kerja mereka. Tetapi tidak terlalu tinggi sehingga membuat mereka kecewa untuk mencapai ekspektasi tersebut kerana terlalu berharap kepada benda itu, berharap kepada kontes itulah. Untuk membuat dorongan kejayaan, pelajar perlu percaya bahawa kejayaan itu tidak mustahil untuk dicapai. Ini bermakna tenaga pengajar perlu menyediakan peluang-peluang awal mencapai kejayaan pelajar mereka. Pendidikan tinggi mampu meningkatkan semangat dan sahsiah pelajar. Ia meningkatkan keyakinan pelajar dan meningkatkan komitmen kepada pelajar untuk membuat tugasan tersebut. Mereka terdorong untuk memajukan pengetahuan mereka tanpa sekatan akibatnya. Itulah sebabnya setiap orang mesti berusaha untuk mendapat pendidikan yang tinggi berbanding orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nak Razifah Fatimah Alizal, ID 323-200-491 dari program teknologi industri. Saya akan membentangkan tentang pengajaran tingkah laku yang dapat memotivasikan pelajar. Ialah bermula dengan kekuatan dan minat pelajar. Dapatkan maklumat daripada pelajar tentang tajuk-tajuk yang ingin mereka pelajari dahulu. Perasaan mereka mengenai mata pelajaran dan jangka serta harapan mereka. Setelah mendapatkan maklumat yang diperlukan, tenaga pengajar perlu merancang dan membina tamsilah, kajian kes atau tugasan yang dapat dikaitkan dengan tajuk-tajuk dalam mata pelajaran yang diminati pelajar serta berkait dengan pengalaman sebenar mereka. Jelaskan kepada pelajar bagaimana objektif tajuk-tajuk atau mata pelajaran dapat membantu pelajar berjaya dalam pelajaran. Kehidupan peribadi, kerjaya dan profesionalisme. Sebagai konklusi, penganjur program atau kem motivasi adalah medan terbaik untuk pelajar membentuk keterampilan diri yang lebih unggul cemerlang. Pelajar seharusnya bersikap terbuka dan gemar untuk menyertai inisiatif yang direncanakan oleh pihak program dalam membantu pelajar menjadi seorang manusia yang lebih baik. Tenaga pengajar, ibu bapa serta perunding motivasi ini pula seharusnya sentiasa menggunakan pendekatan yang lebih menarik sesuai dengan persekitaran pelajar, mengajukan program motivasi supaya dapat menarik minat mereka. Sesungguhnya, jika usaha ini dapat diperkasa dan dilaksanakan dengan efisien, generasi muda kita akan bebas daripada dibelenggu masalah sosial serta melonjak kemampuan masyarakat tempatan untuk menjadi komuniti madani. Semoga iltizam dalam membawa diri masyarakat juga negara kita perlu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain dapat dihasilkan dengan memberi manfaat kepada kesejahteraan hidup rakyat sejahtera. Sekian dari saya. Selamat sejahtera. Nama saya Nozita. Nombor kabutik saya 32-32-00-6651. Hari ini saya ingin menyampaikan mengapa kita perlu melanjutkan pengajian kita ke peringkat universiti selepas tamat sekolah. Adalah antara satu faktornya adalah kita dapat lagi menimba ilmu pengetahuan kita dengan bidang-bidang yang kita ambil seperti nas,
teknologi, komunikasi dan sebagainya. Dengan bidang tersebut, kita dapat mempelajari lebih dalam tentang bidang tersebut. Selain itu juga, kita juga mendapat pelbagai pengalaman semasa di universiti. Contohnya, kita memasuki pelbagai kelab, aktiviti sukan, budayaan dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman ini dapat membina diri kita yang lebih dewasa dan lebih tegas, lebih sihat fizikal dan mental, dan kita dapat membina personaliti baru yang tidak ada dalam diri kita semasa di sekolah. Tidak itu juga, di universiti kita juga berjumpa dengan pelbagai kaum dari pelbagai bangsa, dan kita dapat berjumpa dengan orang-orang baru, kawan-kawan baru dari pelbagai kaum, pelbagai bangsa, dan itu juga dapat mengeratkan lagi suatu rahim dalam kalangan beasiswa di universiti. Dengan pengisian itu, saya berharap dapat menarik minat anda untuk melanjutkan lagi pembelajaran anda di peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.